Tapi di sebelah kanan saya ni juga orang Perak, Luqman Haris. Tapi waktu ini kita nak bercakap berkaitan macam mana nak mengundi ataupun ini teknik pangkah yang betul. Luqman dah 10 kali mengundi. Dah Membayangkan usia saya lah tu maksudnya. Ya, tapi ini penting Luqman sebab kita nak tahu macam mana undi kita tu dikira dan tidak ditolak ataupun tidak tak boleh gunalah orang cakap kan. Pertama sekali tak sampai 10 kali. Okay. Yang kedua, betul. Sering kali kita bawakan data-data ni Ehsan. Data-data ni mungkin peringkat pertengahan ataupun tinggi. Kita sering lupa bahawa perkara-perkara asas itu juga kita tidak boleh lupakan. Kita tak boleh lupakan sebagai contoh pada PRU kali ini kita ada kira-kira 7 juta pengundi kali pertama. Daripada jumlah itu, ada kira-kira 4 juta pengundi undi 18, berusia 18 hingga 20 tahun ataupun 21 tahun. Jadi mereka ini perlu kita didik dan bantu tingkatkan kesedaran berkenaan dengan perkara-perkara asas. Malah orang yang biasa mengundi macam kita pun Ehsan, sebab kita buat 5 tahun sekali, mungkin ada perkara-perkara asas yang kita lupa. Sebagai contoh, undi rosak yang sering kita dengar. Ehsan tahu ataupun tidak, ada 2 jenis undi rosak, bukan satu saja. Okey. Sering kali yang kita bincang dalam berita ataupun dalam pembacaan, dalam penulisan, dalam perbincangan adalah undi rosak. Tapi mengikut undang-undang atau peraturan-peraturan pilihan raya 1981 ada 2, undi rosak dan undi ditolak. Kedua-duanya penghujungnya lebih kurang samalah. Bermaksud undi yang tidak disempurnakan dengan betul dan tidak akan diterima. Mengikut peraturan-peraturan pilihan raya 1981 itu, apa itu undi rosak? Pertama, nombor siri pemilih ditulis atas kertas undi. Atas kertas undi itu sendiri tidak ada boleh ada sebarang petanda yang membolehkan pengundi itu dikenal pasti dalam bentuk tulisan atau nama atau apa sahaja tanda, kerana undi adalah rahsia. Yang kedua, kertas undi koyak. Yang ketiga, seperti nombor 1, agak serupa, kertas yang tertulis atasnya nama atau tanda, apa-apa tanda yang boleh mengenalkan pengundi itu. Berkaitan dengan kertas undi itu terhadap orang di luar. Kita tengok, kita mungkin boleh cam, ini undi siapa. Itu tidak boleh dikira sebagai undi rosak. Yang keempat, kertas yang diconteng dengan gambar atau perkataan lucah atau tidak sopan juga akan tidak dikira sebagai undi rosak, akan dibuang, dan tiada nombor siri atau tiada tanda cap SPR yang sah. Itu undi rosak. Kemudian ada kategori 2, undi ditolak. Undi ditolak bermakna apa? Lebih satu petak calon ditanda. Calon A pun ditanda, calon B pun ditanda, itu ditolak. Terdapat tanda disapu atau smear. Ini kadang-kadang dakwat dan sebagainya kita perlu berhati-hati. Tanda di luar tempat yang dibenarkan, iaitu kotak itu, atau tiada sebarang tanda, tidak ada keputusan, itu sudah tentu undi itu akan ditolak. Kertas koyak atau sebahagiannya juga diasingkan ataupun dikoyak, itu juga tidak akan dikira. Dan pilihan pengundi tidak jelas dan menimbulkan keraguan. Itu sebentar lagi kita akan perincikan dengan lebih lanjut. Dan akhir sekali, nama atau tanda-tanda lain seperti yang sebelum ini undi rosak yang boleh membuatkan pengundi dikenali ada di atas kertas undi. Jadi ini adalah perbezaan antara undi rosak dan undi yang ditolak. Yang samanya, jangan kedua-duanya kerana undi anda akan dibazirkan. Di mana paling banyak undi rosak atau ditolak? Kita lihat pada PRU 14, 3 negeri yang tertinggi adalah Sabah, Perlis dan juga Pahang. Mungkin 1.72%, 1.5%, 1.3% ini nampaknya tidak begitu banyak di sana. Tapi kalau kita lihat nombor angka nominalnya, 1.72% Sabah undi ditolak ini bersamaan dengan 19,267 undi. Kita besarkan sikit di sini. Di Pahang 1.52% itu bunyinya macam sikit, tapi jumlahnya adalah 10,870 undi. Tempat ketiga di Perlis 2,700 di sini 2,272 undi. Bunyinya macam sikit, tapi Perlis adalah negeri dengan pengundi yang paling sikit. Jadi signifikan. Kita lihat kerusi-kerusi yang dimenangi dengan 500 majoriti, 400 majoriti, walaupun 1%, 1.5% bilangannya agak besar. Jadi setiap undi itu bermakna, pastikan undi anda tidak terbazir. Okey. Bila kita masuk dalam bilik mengundi nanti, dalam ruang mengundi itu pada 19 November nanti, kita akan lihat kira-kira begini. Saya nak test sikit Ehsan, sebab Ehsan dah mengundi 9 kali. Okey. Okey. Yang jelasnya okey. Kalau kita tanda calon begini, ada 4 lah sebagai contoh, 4 penjuru lah. Alright. Okey, kita tanda begini. Diterima ataupun tidak? Ini diterima Luqman. Okey, diterima. Okey, itu agak jelas lah. Okey. Saya kena rujuk sikit. Ini adalah SPR. Kita ada sedikit rujukan. Bagaimana kalau saya tanda begini?
Diterima atau tidak? Lambat saya jawab kan? Diterima. Okey. Ini sekali lagi ya. Ya. Ini diterima. Undi Okey. ini diterima. Tak semestinya tanda itu adalah tanda pangkah. Okey. Begini pun diterima. Diterima. Begini pun diterima. Satu lagi Ehsan. Ya. Soalan untuk Ehsan. Kalau saya tanda macam ini, adakah diterima undi ni? Kalau tanya saya, mungkin saya cakap tidak. Kenapa? Sebab dia dah sediakan kotak yang disediakan. Jawapannya diterima. Okey. Ini mengikut SPR kita Ya. ada beberapa sampel. Dan akhir sekali, kalau begini, adakah ini diterima? Yang ni saya selalu tengok dekat poster. Saya rasa ini diterima. Betul, diterima. Okey. Kerana mungkin dalam poster-poster kempen kita lihat tanda pangkah itu begitu. Jadi ini diambil kira. Saya tahu saya cakap last sekali tadi, tapi kita mungkin ada dua lagi nak bagi contoh yang mungkin tak diterima. Kalau saya tanda tangan di sini, diterima ataupun tidak? Sebarang tanda, tak semestinya pangkah. Berdasarkan kepada apa yang Lokman kongsikan tadi, dengan tanda bulat, tanda right dan sebagainya, saya rasa ia diterima. Ini tidak diterima. Okey, salah. Okey. Dan akhir sekali kalau saya buat begini, ada karikatur Cina di sini. Maafkan saya kalau saya salah lah. Sebagai Okey. contoh. Okey, kalau Lalasi ini betul karikatur Cina ini masalah lah, tapi poinnya, adakah diterima? Tidak. Tidak diterima? Betul, tidak diterima. Okey. Jadi pastikan anda mengundi yang betul, masuk dalam kotak, tak semestinya pangkah, tapi untuk selamat pangkahlah. Okey, dalam kotak dan pastikan ianya jelas. 19 November nanti benda ni mungkin basic, tapi mungkin kita terkilaf ataupun tersilap. Jadi penting untuk kita pastikan undi anda tidak terbazir. 5 tahun sekali, walaupun small matter seperti ini, tapi ia amat-amat bermakna, Ehsan. Kita akan terus mendidik pengundi di luar sana sebaik mungkin. Dan selain daripada itu, kami akan terus juga bertanyakan kepada anda. Kami mahu suara anda di luar sana. Seperti yang mungkin setengah penonton ada perasaan sebelum ini, setiap hari kami akan post soalan-soalan baru kepada anda untuk mendapatkan suara anda. Bukan laporan politik ataupun cerita-cerita mengenai parti dan calon sahaja menjadi tumpuan kami. Tumpuan terutama adalah anda. Dan soalan terbaru yang kami tanyakan kepada anda adalah, adakah anda mahu YB muka baru atau muka dikenali? Setakat jam 7 malam tadi, overwhelming majority, 73% mengatakan mereka mahu YB wajah baru, bukan dikenali. Hanya 23% sahaja yang mengatakan mereka mahu YB yang sudah mereka kenal, yang sudah established, dan selebihnya hanya 4% yang masih lagi tidak pasti. Dan masih belum terlambat untuk anda undi. Anda boleh scan QR code ini dan anda berikan jawapan, ataupun anda boleh pergi ke undi.asroawani.com dan anda boleh menyertai 3,746 orang yang sudah mengundi setakat ini. Setiap hari kami akan post soalan yang berbeza kerana kami mahu dengar daripada anda, pihak dan pemegang taruh yang paling penting, rakyat dan pengundi. Ehsan? Baik, terima kasih Lokman. Itu yang seperti yang Lokman nyatakan tadi, antara perkara-perkara penting yang untuk kita tahu bila kita cakap berkaitan dengan undi ditolak, undi rosak dan sebagainya, ia membawa satu konotasi yang cukup besar. Kenapa undi itu dirosak? Adakah disebabkan oleh sentimen protes dan sebagainya? Adakah tidak tahu dan sebagainya? Itu antara perkara-perkara yang kami akan bincangkan menerusi Malaysia Memilih dalam episod-episod yang akan datang.